Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga UMS Inspirasi Mahasiswa Ceria, dan salam UMS Kampus Rahma. Kami dari kumpulan 1, saya Anisyatul binti Abdullah memegang nombor metrik PB 22110294 akan memperkenalkan rakan-rakan sekumpulan saya. Yang pertama ialah Abdul Razak Uzair bin Abdul Razak, nombor metrik BA 22110159. Kedua, Ahmad Farhan bin Muhammad Asri, BA 22110701. Ketiga, Ainil Awah binti Usaini, BA 22110183. Keempat, Alia binti Adnan, BP 22110039. Dan yang terakhir, Asmira Nizira binti Jitanis, BA 22110405. Tajuk yang kami akan bentangkan ialah kebebasan asasi bagi subjek Perlembagaan Malaysia UL 01802. Kebebasan diri. Kebebasan diri merupakan salah satu perkara yang terdapat dalam bahagian 2 Perlembagaan Malaysia, iaitu berkaitan dengan kebebasan asasi. Kebebasan diri juga bermaksud hak atau kebebasan yang kita miliki sebagai warga negara. Terdapat 5 fasal yang terkandung dalam perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Fasal pertama membincangkan mengenai tiada seorang pun yang boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Ini bermakna setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan menjalani aktiviti harian dan tiada seorang insan pun boleh diragut nyawanya seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Sebagai contoh, seorang warga negara bebas melakukan apa jua pekerjaan dan aktiviti harian asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Fasal kedua pula ialah berkaitan dengan pengaduan jika dibuat kepada Mahkamah Tinggi atau kepada mana-mana hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa seorang adalah ditahan dengan menyalahi undang-undang, maka mahkamah itu hendaklah menyiasat pengaduan itu melainkan sudah berpuas hati bahawa tahanan itu adalah sah di sisi undang-undang. Kita mengambil contoh, jika seseorang warga negara itu ditangkap dengan tidak mengikut undang-undang, dia boleh membuat pengaduan kepada mahkamah terhadap penangkapannya. Beliau juga boleh memohon habeas corpus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya. Fasal 3 dan fasal keempat pula berkaitan dengan jika seseorang ditangkap, maka ia hendaklah diberitahu dengan seberapa segera dan sebab-sebabnya ditangkap, dan ia hendaklah dibenarkan berunding dengan seorang pengamal undang-undang yang dipilih olehnya dan dibela oleh pengamal undang-undang itu. Sebagai contoh, seorang warga negara yang ditangkap oleh pihak polis, maka beliau hendaklah diberitahu tentang sebab-sebab dia ditangkap dengan seberapa segera yang boleh. Fasal kelima pula menyatakan jika seseorang itu ditangkap dan tidak dilepaskan, maka orang itu hendaklah dibawa ke hadapan seorang magistrat dengan segera dalam tempoh 24 jam dan orang itu tidak boleh ditahan selanjutnya jika tiada kuasa magistrat. Kita mengambil contoh seorang warga negara apabila ditahan melebihi 24 jam tanpa sebarang sebab, dia boleh menuntut kepada mahkamah untuk membebaskan dirinya. Seterusnya, keabdian dan kerja paksa dilarang. Keabdian dan kerja paksa dilarang juga merupakan perkara yang terdapat dalam Akta Perlembagaan Malaysia, iaitu juga berkaitan dengan kebebasan asasi. Perkara 6 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan kerja yang berkaitan dengan menjalankan hukuman penjara tidaklah dianggap sebagai kerja paksa. Pertama, tiada seorang pun boleh ditahan sebagai abdi.
Sebagai contoh, seorang warga negara tidak boleh ditahan secara paksaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Jika seseorang dipaksa menjadi abdi, mereka berhak untuk melapor kepada pengawal undang-undang atas perbuatan yang dilakukan ke atas mereka. Seterusnya, perkara yang diperuntukkan ialah segala bentuk kerja paksa adalah dilarang, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang untuk membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara. Sebagai contoh, tugas yang telah ditetapkan kepada mana-mana pegawai untuk bertugas adalah untuk menjaga keselamatan negara. Tambahan lagi, kerja atau khidmat yang dikendaki daripada mana-mana orang sebagai akibat daripada sesuatu sabitan atau dapatan bahawa dia bersalah di mahkamah tidaklah dikira sebagai kerja paksa. Mengikut pengertian perkara ini dengan syarat kerja atau khidmat itu dijalankan di bawah pengawasan dan kawalan suatu pihak berkuasa awam. Kita mengambil contoh, seseorang disabitkan kesalahan atas kesalahannya sendiri, diberikan kebenaran untuk menangkap dan menahan orang tersebut. Akhir sekali, jika menurut undang-undang bertulis kesemua atau mana-mana bahagian daripada fungsi mana-mana pihak berkuasa dikendaki dijalankan oleh suatu pihak berkuasa awam yang lain, bagi maksud membolehkan fungsi-fungsi itu dilaksanakan, maka pekerja-pekerja pihak berkuasa awam yang mula-mulanya disebut adalah terikat untuk berkhidmat dengan pihak berkuasa awam dan perkhidmatan mereka dengan pihak berkuasa awam tidaklah dikira sebagai kerja paksa. Seterusnya, perlindungan daripada undang-undang jenayah, kuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang. Ini menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan atau peninggalan itu dilakukan atau dibuat. Selain itu, tiada seorang pun boleh menanggung hukuman yang lebih berat kerana sesuatu kesalahan daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang pada masa kesalahan itu dilakukan. Dan akhir sekali, menyatakan bahawa seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan atas sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama. Namun, jika sabitan atau pembebasan itu dibatalkan dan pembicaraan semula diperintahkan oleh suatu mahkamah yang lebih atas daripada mahkamah yang telah membebaskan atau mensabitkannya itu. Sebagai contoh yang dapat kita ambil, seorang penagih dadah yang didapati bersalah atas tuduhan kes dadah dan seterusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara beberapa tahun kepada pesalah. Namun apabila telah lama dibebaskan, pesalah sekali lagi tertangkap akibat kes yang sama, maka kes tersebut tidak perlu dibicarakan semula lagi kerana pesalah telah melakukan kesalahan yang sama. Justru pesalah terus disabitkan kesalahan dan dipenjara tanpa perlunya perbicaraan. Kesamarataan ini ialah mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap rakyat. Tanpa hak kesamarataan, sudah pasti ada sebahagian rakyat Malaysia yang ditindas dan hak asasinya tidak terjaga. Seterusnya, kesamarataan ini melaksanakan urusan negara dan menjalani kehidupan seharian. Sekiranya tidak wujud kesamarataan dalam sesebuah negara, maka akan berlakunya diskriminasi dalam rakyat Malaysia. Yang ketiga, kesamarataan menjamin kesamarataan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira lapisan umur, bangsa, agama dan latar belakang. Akhir sekali, semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di sisi undang-undang. Ini bermaksud semua rakyat Malaysia akan dilayan dengan adil dan sama rata tanpa memberikan perasaan bias. Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak.
Yang pertama, tiada seorang pun warga negara boleh dibuang negeri dari atau ditahan masuk ke persekutuan. Ayat ini memberikan maksud bahawa tiada seorang pun dari warga negara Malaysia yang boleh atau dihukum dengan cara buang negeri dari negara atau persekutuan. Seterusnya, membawa maksud mana-mana warga negara Malaysia yang berada di luar negara dan ingin masuk semula ke Malaysia, tiada undang-undang yang boleh menahan mereka itu kecuali atas dasar sesuatu seperti penyabitannya dengan kes jenayah dan sebagainya. It means kalau ada warga negara Malaysia di luar negara yang ingin masuk semula ke Malaysia, mereka tiada halangan untuk masuk kecuali halangan apabila mereka disabitkan kesalahan jenayah. Sebagai contoh, Datuk Said Kacik merupakan plaintiff yang berasal dari negeri Kedah dan telah dihantar bertugas ke Sabah pada tahun 1965. Setelah beberapa lama menetap di Sabah, beliau merasa selesa tinggal di sana dan telah berkeluarga dan turut menyekolahkan anaknya di negeri ini. Selain itu, plaintiff ini turut menjalankan aktiviti perniagaan di negeri ini kerana kemudahan-kemudahan yang boleh dinikmati sepanjang tempohnya bermastautin. Oleh itu, Datuk Said Kacik telah memohon kepada Mahkamah Negeri untuk mendapatkan keistimewaan menjadi anak negeri Sabah pada tahun 1971 dan permohonan itu telah diterima. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Seperti yang kita tahu, dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan merupakan kebebasan asasi yang telah diberikan oleh setiap warga negara di Malaysia. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan ini tertakluk kepada pasal 2, 3 dan 4, iaitu tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Selain itu, semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata serta semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Perkara 10 dimaktubkan atas dasar keadilan bagi semua warga negara Malaysia untuk mempertahankan hak dan diri mereka daripada ditindas oleh mana-mana pihak yang melayan mereka dengan layanan yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, mendiskriminasikan kaum lain dan tidak melayan mereka sama rata atas dasar kelainan keturunan, agama, jantina dan bangsa. Setiap warga negara di Malaysia juga mempunyai hak untuk berhimpun dan berkumpul. Hal ini kerana setiap kaum boleh berkumpul dalam satu kelompok yang ramai tetapi dilarang untuk melakukan perkara yang melanggar undang-undang, seperti melakukan aktiviti yang mempunyai unsur melawan kerajaan ataupun mencurigakan, kerana apabila mereka didapati melakukan perkara tersebut, maka tindakan undang-undang akan dikenakan. Setiap warga negara berhak dan boleh menubuhkan persatuan mereka masing-masing tetapi mestilah berada dalam keadaan yang aman dan damai serta mengelak daripada melakukan agenda yang negatif. Seterusnya, kebebasan beragama. Dalam fasal 4 menyatakan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diperuntukkan khas kesemuanya atau sebahagian bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Selain itu, tiap-tiap kumpulan berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat dan memegang serta mentadbirnya mengikut undang-undang. Apa yang penting dalam kebebasan beragama ialah tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya yang merujuk kepada kebebasan beragama. Ini terpakai kepada semua orang tanpa mengira umur asalkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna dan sememangnya berupaya dalam membuat keputusan. Dan akhir sekali, melarang seseorang itu diwajibkan menerima ajaran-ajaran, mengambil bahagian dalam upacara maupun ibadat agama lain. Hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama,
ras, keturunan atau tempat lahir dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan terutamanya bagi peringkat rendah dan peringkat menengah. Tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang yang berhubung dengan institusi-institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu. Seterusnya, hak terhadap harta. Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan mempunyai 2 fasal, iaitu Perkara 1 dalam kurungan 1 menyatakan tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Perkara 13 dalam kurungan 2 menyebutkan bahawa tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai. Walau bagaimanapun, terdapat kes di mana harta seseorang itu boleh dirampas di sisi undang-undang seperti yang berlaku pada tahun 2018 di mana nilai keseluruhan wang tunai, barang kemas, jam tangan dan beg berjenama dipercayai milik keluarga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah dirampas di 6 lokasi penggeledahan mencecah lebih RM1 bilion ringgit. Secara kesimpulannya, bahagian 2 yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia iaitu kebebasan asasi adalah terdiri daripada 9 perkara dan ke-9 perkara ini adalah berkaitan dengan hak kebebasan asasi kita sebagai warga negara di Malaysia. Seperti fasa pertama iaitu perkara kelima yang membincangkan tentang hak untuk hidup dan menjalani kehidupan seharian tanpa ditarik nyawanya kecuali atas sebab-sebab yang telah termaktub dalam undang-undang. Seterusnya ialah keabdian dan kerja paksa dilarang yang menekankan bahawa sesiapa pun tidak boleh ditahan sebagai hamba abdi dan kerja paksaan adalah dilarang sama sekali. Perkara ketujuh ialah perlindungan daripada undang-undang jenayah, kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang yang membawa maksud semua orang adalah sama di sisi Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan semua warga negara Malaysia berhak untuk mendapat perlindungan daripadanya. Perkara ke-8 ialah kesamarataan yang memainkan peranan yang amat penting dalam memelihara keharmonian dan kesejahteraan masyarakat di dalam negara yang berbilang kaum ini. Perkara ke-9 ialah larangan membuang negeri dan kebebasan bergerak. Setiap rakyat dibenarkan untuk bergerak ke mana-mana sahaja dan menetap di mana-mana sahaja bahagian dalam negara. Selain itu, tiada undang-undang yang boleh menghalang setiap warga negara yang berada di luar negara untuk pulang ke Malaysia. Perkara ke-10 ialah kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara ini dimaktubkan atas dasar keadilan dan berfungsi untuk mempertahankan hak dan diri mereka daripada ditindas oleh mana-mana pihak. Perkara ke-11 merupakan perkara yang sangatlah perlu dititikberatkan iaitu kebebasan beragama. Ini kerana masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, India, Cina, Idat, Iban dan juga Kadazan. Dan maka walaupun agama Islam merupakan agama rasmi negara Malaysia, agama lain tetap boleh diamalkan seperti agama Kristian, Hindu, Buddha. Perkara ke-12 ialah hak berkenaan dengan pendidikan yang menyatakan bahawa semua warga negara adalah layak untuk mendapatkan pendidikan tidak mengira agama maupun keturunan. Pada zaman dahulu, pendidikan ini hanya dititikberatkan atau diberi kepada golongan yang mampulah yang bangsawan. Tapi setelah perlembagaan ini dan dikuatkuasakan, pendidikan adalah layak untuk semua orang.